untuk pelajaran tahun ini, kita akan belajar topik yang baru. Agak kamu tahu tak apa yang akan kita belajar hari ini? Tak tahu cikgu. Okey, baiklah cikgu akan tunjukkan satu video dan cikgu nak kamu semua teliti dan cuba teka topik yang kita akan belajar hari ini. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Boleh dengar audio? Tak dengar cikgu. Okey. Dengar? Tidak. Masih tak dengar ke? Ya cikgu. Tak apalah, kamu tengok saja video ni, cikgu akan terangkan. Okay, kamu nampak terdapat pembinaan rumah tradisional yang menggunakan kayu ataupun papan. Binaan ini juga menggunakan atap nipa sebagai bumbung. Ini merupakan pembinaan rumah lama tradisi Melayu. Kamu boleh lihat pembinaannya secara dekat. Okey, baiklah. Berdasarkan video tadi, agak-agak kamu, apakah topik yang kita akan belajar hari ini? Seni bina. Apa dia? Seni bina. Seni bina. Okey, kita tengok betul ke tak seni bina? Okey, betul. Hari ini kita akan belajar tajuk 1, seni bina di bawah bidang sejarah dan apresiasi seni. Kamu semua ada buku teks kan? Ada cikgu. Ada cikgu. Ada Okey, cikgu. ada. Okey. Kamu boleh rujuk muka surat 3 sehingga muka surat 14. Dah buka semua? Dah cikgu. Okey, baiklah cikgu akan teruskan kepada objektif pembelajaran. Yang pertama, selepas kamu belajar topik ini, kamu akan memahami definisi dan sejarah seni bina di Malaysia. Yang kedua, menjelaskan jenis seni bina di Malaysia. Yang ketiga, kamu semua dapat memerihalkan ciri reka bentuk dan ragam hias seni bina. Boleh faham? Boleh. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, bagus. Pelajar cemerlang? Saya. Ya. Saya. Bagus. Okey, baiklah. Kita akan bergerak kepada apa itu seni bina. Ada sesiapa nak cuba tak? Apa maksud seni bina? Sesebuah bangunan oleh sesuatu tamadun budaya. Siapa yang jawab tu? Dan. Siapa? Zakir. Oh, Zakir. Betul. Yang Zakir cakap tu sebuah binaan. Okey, baiklah kita akan tengok maksud seni bina. Seni bina disebut seni merancang, membina bangunan serta struktur di mana aktiviti manusia dapat berlangsung. Pada masa yang sama, ia juga berfungsi. Bermakna boleh digunakan seni bina tersebut tahan lama, bermaksud tidak mudah runtuh
dan bernilai estetik. Siapa tahu apa maksud nilai estetik? Keindahan. Tak tahu cikgu. Anur yang tadi jawab tu, keindahan. Saya. Betul, jawapannya adalah nilai estetik adalah nilai keindahan. Bermakna setiap seni bina di Malaysia mempunyai nilai-nilai keindahan yang maafkan cikgu, yang tersendiri. Okey, baiklah, kita akan seterusnya kita akan mengetahui sejarah seni bina di Malaysia. Okey, seni bina di Malaysia kaya dengan unsur-unsur tradisi timur dan barat. Kalau kamu boleh lihat di sekeliling kamu, kalau ada seni bina seperti masjid, tokong, bukan sahaja ia terdapat unsur kemelayuan ataupun unsur-unsur di tanah Melayu sendiri, tetapi ia juga terdapat percampuran tradisi timur dan barat. Seterusnya, setiap binaan mempunyai reka bentuk dan ragam hias yang berbeza dan mempunyai maksud tersendiri. Macam cikgu cakap tadi, setiap binaan di Malaysia ataupun seni bina di Malaysia mempunyai maksud-maksud yang tersendiri yang ingin disampaikan. Sebab tu dia ada reka bentuk dan ragam hias yang berbeza-beza. Setakat ini boleh faham? Faham cikgu? Okey cikgu. Okay, terima kasih. Baiklah kita akan beralih kepada faktor-faktor mempengaruhi seni bina. Faktor-faktor mempengaruhi seni bina ada berapa? Ada 8. Yang pertama agama, kedua budaya, yang ketiga bahan sedia ada, yang keempat gaya hidup, seterusnya ekonomi. Ekonomi ni penting sebab bila ekonomi kita kukuh, bermakna seni bina yang dihasilkan juga berkualiti tinggi. Maksudnya tidak mudah runtuh, macam cikgu cakap tadi, iklim, topografi dan juga alam semula jadi. Jadi kamu perlu ingat antara faktor-faktor mempengaruhi seni bina ni ada 8. Tapi kalau kamu terlalu banyak nak ingat, boleh ingat 5 sahaja faktor-faktor mempengaruhi seni bina. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Terima kasih. Okey, baiklah kita akan bergerak ke jenis-jenis seni bina di Malaysia. Ada tak nak cuba? Apakah jenis seni bina di Malaysia? Ada yang tahu tak? Istana. Okey, istana. Ada lagi nak cuba? Masjid. Rumah ibadat, masjid. Betul. Sekolah. Makam. Sekolah. Okey, bagus semuanya. Semua yang kuil, betul. Okey, semua yang kamu jawab tu betul. Tapi kita akan lihat jenis-jenis utama, jenis-jenis seni bina utama di Malaysia. Iaitu ada 4. Rumah tradisional, rumah ibadat, istana dan juga kompleks makam. Jadi jenis-jenis seni bina di Malaysia ada berapa? Ada 4. 4. Jadi kamu kena ingat semua ni ya, boleh? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, bagus. Baiklah kita akan, cikgu akan terangkan dahulu rumah tradisional. Rumah tradisional berasal daripada masyarakat Melayu ataupun kita kenali sebagai rumah tradisi Melayu. Ia juga seni bina ini sangat penting dalam persejarahan kaum Melayu. Sebab apa ia penting? Bila adanya rumah tradisional, maksudnya budaya Melayu tu dapat dikekalkan. Seterusnya kekayaan dan kemewahan pemilik rumah dilihat daripada seni bina rumahnya. Macam sekarang kalau kamu nampak rumah banglo, mesti kamu tahu kan pemilik rumah tersebut mesti kaya. Jadi samalah macam dekat rumah macam rumah tradisional. Bila rumah tu mewah, rumah tradisional tu mewah, bermakna pemilik rumah tersebut juga merupakan orang yang kaya, mungkin yang berduit. Faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey, baiklah, ini antara rumah tradisional yang cikgu boleh tunjukkan pada kamu. Ataupun kamu boleh tengok dekat muka surat 5 sehingga muka surat 7. Okay, ini adalah rumah tradisional Melaka yang terletak di Melaka. Kamu boleh lihat tangga dia merupakan keunikan rumah tradisional Melaka ini sebab tangga dia berwarna-warni. Berbeza dengan
rumah itu, rumah Melaka ini, sebab rumah ni guna kayu kan, guna papan, tapi tangga dia merupakan keunikan sebab dia guna batu yang berwarna-warni. Seterusnya kita ada Rumah Panjang Dayak Sarawak. Nama pun rumah panjang, makna seni binanya pun panjang. Seterusnya kita ada Rumah Tradisional Minangkabau Negeri Sembilan. Ada kat sini tak orang Negeri Sembilan? Saya. Ada. Okey. Ada pernah cikgu. pernah tak kamu melawat Rumah Tradisional Minangkabau ni? Pernah. Kalau kamu pernah lihat, apakah simbolik bagi bumbung rumah Minangkabau ni? Kenapa dia bentuk lengkung? Tanduk Untuk kerbau. tanduk kerbau. Okey, pandai lah semua. Betul. Okey, betul. Simbolik bagi bumbung rumah tradisional Minangkabau ni adalah tanduk kerbau. Jadi kalau ada yang berkesempatan nak pergi melawat, boleh pergi ke Negeri Sembilan. Boleh ajak Zakir, ya. Okey, selepas tu kita ada, maafkan cikgu, kita ada Rumah Limas di Johor. Nampak kat sini ada tulis Rumah Muar. Bermakna Rumah Limas ni dia berada di Johor. Dia tak sama tau macam dekat macam rumah tradisional Melaka, sebab dia tak ada tangga yang macam berwarna-warni macam rumah tradisional Melaka tu. Setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Ada soalan? Cikgu. Tak ada Ada soalan. cikgu. Okey, baiklah kita okey. Terima kasih. Baiklah kita akan berat kepada rumah ibadat. Boleh buka muka surat 8. Tempat ibadat di negara kita berbeza-beza mengikut agama. Okay, ragam hias dan ciri seni bina rumah ibadat juga mengikut agama. Bermakna kalau setiap seni bina rumah ibadat ia berbeza-beza mengikut agama yang dianuti. Bermakna kalau tokong seni binanya lain, kalau masjid seni binanya lain, tak boleh sama. Kalau sama kita tak tahu nak membuat perbezaan. Faham? Faham cikgu? Faham cikgu. Faham, Okay, baiklah cikgu. kita akan lihat dahulu masjid. Masjid ini adalah Masjid Kampung Laut yang terletak di Kelantan. Ia merupakan masjid yang tertua di Malaysia dan telah dibina pada abad ke-18. Okey. Ini kalau siapa yang duduk Kelantan boleh melihat Masjid Kampung Laut ni. Okay, seterusnya kita ada gereja St. Paul di Melaka. Siapa pernah naik Formosa? Saya cikgu. Saya cikgu. Okay, kalau kamu perasan, keistimewaannya Formosa tu sebenarnya dia ada, maafkan cikgu, dia ada kesinambungan dengan gereja St. Paul ni yang terletak di atas bukit St. Paul tu. Sebab apa? Dia dikatakan kalau kamu naik tangga Formosa tu, sebenarnya kamu telah memasuki kawasan gereja juga. Okay, ia merupakan gereja tertua dan dibina oleh orang Portugis. Baiklah, seterusnya tokong. Ini merupakan tokong Cheng Hun Teng. Terletak di Melaka juga dan ia merupakan tokong yang tertua di Melaka pada tahun 1645, dibina oleh Kapitan Cina Tai Kai Ki. Okay, baiklah. Sekarang kita dah ada tiga jenis seni bina rumah ibadat. Ada apa tadi? Masjid. Lagi? Gereja. Gereja. Dan sekarang ni kita ada Tokong. tokong. Okey, seterusnya beralih kepada kuil. Kuil Sri Maha Mariamman di Kuala Lumpur. Okey, kuil Sri Maha Mariamman ni dia merupakan kuil tertua di Kuala Lumpur dan dibina pada tahun 1873 dan diperbaharui pada tahun 1968. Okey, kuil Sri Maha Mariamman ni ia terletak di tepi jalan tau, bukan pada kawasan yang tertentu, maksudnya kawasan khas untuk
kuil, tapi ia berada di tepi jalan raya. Agak sibuk lah kawasannya. Baiklah, yang ini. Siapa tahu ataupun siapa pernah dengar perkataan Gurdwara? Tak pernah Pernah cikgu. dengar. Cikgu. Okay. Baiklah, kamu boleh rujuk muka surat 11. Okay, dekat situ ada tulis Gurdwara ialah tempat perhimpunan atau penyembahan kaum Singh. Kamu jangan lupa ya, dekat Malaysia ni, di Malaysia ni terdapat juga kaum Singh. Bukan sahaja ada Melayu, ada Cina, ada India, tapi juga ada Singh. Okay, ini merupakan Gurdwara Sahib Tatkasa dan ia juga merupakan Gurdwara tertua yang dibina di Kuala Lumpur. Okay. Setakat ni semua boleh faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Pelajar cemerlang? Saya. Saya cikgu. cikgu. Bagus, semangat je semua. Okay, baiklah kita beralih kepada istana. Okay, istana bermaksud kediaman diraja atau ketua negara. Kamu boleh lihat muka surat 12. Okay, terdapat banyak istana di negara kita. Kesemua istana tersebut mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Okay, ini istana negara dan dihuni oleh ketua negara tau, bukan ketua kerajaan. Kena tahu beza. Okay, seterusnya ini gambar keseluruhan untuk istana negara di Jalan Duta yang terletak di Kuala Lumpur. Kamu boleh lihat seni bina sangat mewah, mempunyai beberapa kubah, ada bendera negeri, bendera Jalur Gemilang dan juga Jata Negara. Okay, baiklah. Ini merupakan jenis seni bina yang terakhir iaitu kompleks makam. Biasanya kita dengar kompleks sukan kan? Apa kompleks makam ni? Ada sesiapa nak cuba? Kompleks makam untuk orang yang tertentu sahaja kan? Maksudnya yang berpangkat raja. Okay, pandai Zakir. Betul, kompleks makam ni hanya untuk golongan-golongan yang mempunyai pangkat-pangkat diraja, pembesar-pembesar, pahlawan-pahlawan. Okey, boleh tengok muka surat 14. Kat sini ada tulis, makam merupakan tempat bersemadinya golongan yang dihormati seperti raja, pembesar atau pahlawan. Okey, makam-makam ini ditempatkan dalam sebuah kompleks yang biasanya bercantum dengan bahagian masjid. Kalau untuk masyarakat biasa kita panggil kubur, tapi untuk golongan-golongan yang tertentu, golongan-golongan yang dihormati kita panggil kompleks makam. Setakat ni boleh faham? Faham cikgu? Faham cikgu. Faham cikgu. Bagus. Jadi ada berapa jenis seni bina di Malaysia? 4 cikgu. Empat. Okay, 4. untuk rumah ibadat pula ada berapa jenis rumah ibadat di Malaysia? 4 ke 5? 5. Okay, pandai, easy. Betul. Kita ada 5. Yang pertama tadi ada masjid, seterusnya gereja, tokong, kuil dan yang terakhir sekali adalah Gurdwara. Okay. Baiklah, kita akan, ini merupakan kompleks makam Diraja Langgar. Ini gambar penuh untuk kompleks makam. Nampak macam ruang rehat kan? Tapi kamu jangan keliru, ini adalah kompleks makam Diraja Langgar terletak di Kedah. Okey, baiklah, kita akan beralih kepada ciri-ciri reka bentuk dan ragam hias seni bina. Apa itu ragam hias? Ragam hias ni sebenarnya motif yang terdapat pada seni-seni bina yang terdapat di Malaysia. Boleh kita teruskan? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, terima kasih bagi respon. Okey, bermula dengan rumah tradisional. Kamu boleh buka semula muka surat 4, lihat pada rajah 1.1 bentuk penggalan secara melintang rumah tradisional. Okey. Pada bahagian hadapan ni kita panggil anjung. Kalau kamu masih lagi tinggal di rumah-rumah kayu, mesti ada anjung ni. Anjung ni ataupun dipanggil serambi
merupakan ruang untuk menyambut tetamu, tempat bersantai, berbincang, mengadakan majlis, kenduri dan melakukan aktiviti seperti menyerap pukat. Bermaksud dekat Anjung ni tempat kamu nak berehat-rehat. Orang panggil sekarang ni kalau bahasa pasar orang panggil lepak-lepak. Jadi dekat Anjung ni lah tempat kamu semua berkumpul, berbincang-bincang. Okay, seterusnya rumah ibu. Rumah ibu ni lebih kurang macam ruang tamu. Merupakan ruang untuk berbincang, tempat makan, tidur dan sembahyang. Dan seterusnya kita ada pemelih. Siapa tahu apa itu pemelih? Ada yang nak cuba? Tak tahu. Tahu cikgu. Tak tahu Tak cikgu. tahu. Ya, tak apa cikgu terangkan. Pemelih ni merupakan dua keping papan yang diletakkan di bahagian atas hujung tebal layar. Nampak? Ini kan tebal layar. Ini merupakan pemelih. Papan berbentuk segitiga ni merupakan pemelih. Seterusnya kita ada tebal layar. Tebal layar ni pula merupakan kepingan papan yang berbentuk segitiga yang menutupi ruang antara kedua-dua hujung bumbung panjang dan bumbung limas. Yang bentuk macam kipas ni merupakan tebal layar. Seterusnya macam tadi, ragam hias adalah motif kan. Jadi dekat rumah tradisional kita ada ukiran motif lebah bergantung. Sebenarnya banyak sahaja motif-motif yang ada di rumah tradisional, tapi berdasarkan buku teks kita boleh lihat ukiran motif lebah bergantung yang macam lampu-lampu ni merupakan ukiran motif lebah bergantung. Apa pula itu kekisi? Kekisi ni merupakan papan yang merupakan penghadang bagi dekat jendela, di jendela supaya kamu kalau berada di sini taklah jatuh sebab ada kekisi. Seterusnya kita ada selang. Selang ni merupakan bahagian pengantara antara rumah ibu dan juga dapur. Macam kita buat karangan kan ada selang-selang kan. Samalah dekat rumah tradisional pun ada selang antara rumah ibu dan juga dapur. Okay, dapur seperti yang kita tahu merupakan tempat memasak dan menyimpan peralatan memasak. Seterusnya ini adalah pelantar, bukan planta, bukan measuring, tapi pelantar. Merupakan ruang untuk penyediaan makanan dan tempat simpanan barang-barang. Kalau sekarang ni kita panggil dia macam stok. Setakat ni masih boleh faham? Faham cikgu. Okey, baiklah kita akan bergerak kepada rumah ibadat. Okey, rumah ibadat antara ciri-ciri reka bentuk rumah ibadat adalah kubah. Masjid mesti ada kubah. Dekat mana-mana pun kalau kamu pergi dekat masjid mesti kamu akan nampak hemisfera ni, separuh bulatan ni bermakna kubah. Seterusnya ruang solat. Mestilah dekat masjid mesti ada ruang solat sebab merupakan tempat ibadah kan. Jadi mesti ada ruang solat. Mengikut saiz masjid ada juga ruang solat yang sederhana, ada juga ruang solat yang besar. Okay, seterusnya ada menara. Okay, ini menara masjid. Sebentar lagi cikgu akan tunjuk pula untuk gereja. Jadi kamu jangan keliru antara menara masjid dan juga menara gereja. Seterusnya antara ciri reka bentuk rumah ibadat masjid kita ada landscape. Landscape untuk masjid ni sangat cantik, boleh nampak daripada bahagian atas penuh dengan flora. Penuh dengan pokok-pokok, landscape yang cantik. Okay, seterusnya, maafkan cikgu. Kita ada mihrab dan juga mimbar. Okay, jangan keliru, mihrab dan juga mimbar. Bagi pelajar-pelajar lelaki, mesti kamu selalu nampak mimbar ni kan? Pada hari apa yang kamu selalu pergi dan lihat mimbar ni? Jumaat. Setiap hari. Wah, bagus Zakir. Terima kasih juga Awni. Hari Jumaat biasanya... 5 waktu cikgu. Apa dia? 5 waktu cikgu. Okay, bagus. Semua anak-anak cikgu, anak murid cikgu ni soleh-soleha, betul ya. Okay, ada mimbar dan juga mihrab. Mihrab ni merupakan sudut ataupun bahagian yang menunjukkan arah kiblat. Jadi kita sebagai umat Islam bila solat mesti menghadap kiblat kan. Jadi berpandukan mihrab ni yang menghadap ke Kaabah. Okay, seterusnya mimbar. Mimbar ni tempat tempat imam ataupun
khatib memberi syarahan ataupun khutbah pada hari Jumaat. Boleh nampak ada pelbagai jenis mimbar. Ada yang tinggi, ada juga yang tidak terlalu tinggi macam ni. Ada yang sederhana tinggi. Okey, seterusnya. Okey. Ragam hias tadi kan motif. Jadi dekat masjid ada corak arabes. Okey, kamu boleh lihat muka surat 8. Corak arabes merupakan corak geometri, kaligrafi dan juga terdapat motif flora yang disusun membentuk ciri khas kesenian Islam dalam seni bina ini. Dekat masjid ataupun corak seni bina Islam tidak ada corak-corak fauna, tapi hanya ada corak-corak flora sahaja. Corak arabes ni berbentuk geometri. Nampak ada bersegi-segi macam ni. Maafkan cikgu, setakat ini semua boleh faham? Boleh faham Boleh, cikgu? boleh cikgu. Okey, bagus. Cikgu. Zakir, apa tu corak arabes? Cara arabes ukiran-ukiran Mhm. ukiran yang berdasarkan seperti macam flora dan geometri macam tu. Okey, pandai. Terima kasih Zakir. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada gereja. Okey, batu laterit. Kalau kamu boleh nampak, batu laterit ni yang paling nyata nampak dekat gereja St. Paul yang tadi cikgu tunjuk tadi, yang pada awal-awal tadi yang ada patung Francis Xavier tu. Dekat situ gerejanya menggunakan batu laterit. Batu laterit ni tak sama tau macam batu bata. Batu bata dia lebih kecil tapi batu laterit ni lebih besar. Okey, seterusnya kita ada menara. Macam cikgu cakap tadi, jangan keliru dengan menara gereja dan juga menara masjid. Menara masjid dia lebih tirus berbanding dengan menara gereja yang berbentuk bersegi-segi. Okey, seterusnya kita ada penutup kubur. Kalau tadi Izaidah kan yang pernah pergi Formosa tu. Ya, cikgu. Okey, kalau kamu lihat dekat bahagian dinding-dinding ada penutup kubur, ya, bukan pintu. Itu merupakan penutup kubur. Merupakan ciri reka bentuk pada gereja St. Paul lah. Okey. Ini adalah penutup kubur menggunakan batu konkrit. Dan cikgu tahu dia macam simen. Okey. Dan dia ada ukiran-ukiran tertentu. Mungkin nama-nama arwah. Maksud saya nama-nama orang yang dah sudah meninggal dunia. Seterusnya kita ada bumbung kabel. Maafkan cikgu tak pasti kenapa gambar dia jadi kabur macam ni. Okey, bumbung kabel ni merupakan bumbung yang tinggi binaannya dan berbentuk seakan-akan pun. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, siling di gereja ni sangat tinggi tau. Jadi menyebabkan kawasan di dalam gereja tersebut sejuk. Jadi macam kita sebagai orang Islam mungkin tak pernah masuk gereja kan. Jadi kita tahulah ciri reka bentuk gereja ni membuatkan ia di dalam gereja tersebut sejuk. Okey, seterusnya kita pergi ke tokong. Boleh? Setakat ni semua boleh faham? Ada soalan? Boleh cikgu, tiada soalan. Boleh tahu cikgu. Boleh cikgu. Okey, baiklah. Kita akan beralih kepada tokong Sampoh Tong. Okey, tokong Sampoh Tong ni boleh lihat pada muka 10. Tokong ini dibina di dalam gua batu kapur yang terletak di Perak. Terdapat arca-arca Buddha yang terletak di antara bongkah-bongkah stalaktik dan stalagmit di dalam gua. Ada yang tahu tak apa maksud stalaktik dan juga stalagmit? Tak tahu cikgu. Okey, cikgu terangkan. Stalaktit ni berasal daripada bahasa Yunani sebenarnya dan ia bermaksud permulaan setitik air mineral. Maksudnya dekat apa cikgu? Okey, pada bahagian dinding gua ni ada air mineral yang terhasil lah. Jadinya ia merupakan titisan-titisan air mineral yang berada di dinding-dinding gua di Tokong Sampoh Tong. Okey, stalagmit pula merupakan bentuk tajam. Kalau kamu pernah nampak macam kristal tu kan, kristal dalam gua tu, itu merupakan stalagmit yang terbentuk melalui titisan. Setakat ni boleh faham?
Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, tokong sang potong ni juga ada kolam yang berkonsepkan Jepun. Kolam ini dipenuhi dengan ikan kap Jepun dan kura-kura yang itu simbol panjang umur. Kalau kamu bersiasat ada nampak ada huruf tu bermakna simbol maksud apa nak kata perlahan ke ataupun keagamaan tu apa maksudnya penyampaian di tokong tu perlahan ke sebab ada kura-kura. Sebenarnya tokong tu kura-kura tu bermaksud panjang umur. Okey, baiklah, seterusnya kita ada roda Dharma Chakra. Okey, roda Dharma Chakra ni pula merupakan roda yang mempunyai 8 batu yang disusun seperti maksud cikgu seperti kipas yang bilah kipas. Okey, ia bermaksud 8 laluan lutut yang bermaksud pembebasan. Dekat tokong ni ada macam-macam binaan yang mempunyai pelbagai maksud. Jadi antaranya adalah roda Dharma Chakra. Seterusnya Acar Dewi Guaning. Maafkan cikgu tak pasti kenapa gambarnya kabur. Okay, Acar Dewi Guaning. Yang tengah baring ni seolah-olah macam tidur ni merupakan Acar Dewi Guaning yang kenapa dia ni baring merupakan kenapa dia baring dan macam kelihatan tidur sebab Dewi Guaning tu sendiri bermaksudnya merasakan bunyi dunia. Bermaksud dia tu macam berkuasa lah. Sebab tu dia tidur sahaja. Dia tidur, dia baring tapi dia merasakan bunyi dunia tersebut. Setakat ni boleh faham? Faham cikgu. Pelajar cemerlang? Faham cikgu? Saya. Saya. Bagus. Masih tak tidur lagi ya. Sebab cikgu tak nampak kamu semua. Okay, seterusnya Pavilion Cina. Pavilion Cina tahu. Bukan pavilion yang ada dekat Kuala Lumpur tu. Bukannya pusat beli belah. Pavilion Cina ni terdapat di dalam tokong yang merupakan ciri-ciri reka bentuk di tokong ada pavilion. Pavilion ni tempat persinggahan, macam tempat berehat untuk keluarga yang datang ke dalam tokong untuk aktiviti-aktiviti keagamaan. Seterusnya kita ada Dewan Gaya Tibet. Tibet ni negara. Bermakna Dewan Gaya Tibet ni merupakan dewan tempat mereka melakukan aktiviti keagamaan tetapi mempunyai gaya negara Tibet. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada kuil. Kamu boleh lihat muka surat 11. Okey, kuil ciri reka bentuknya ada gopuram. Okey, apa itu gopuram? Gopuram berbentuk piramid 5 tingkat. Ini mempunyai arca yang menggambarkan Tuhan dalam agama Hindu. Ada berapa tingkat gopuram? 5 5. tingkat. 5. 5. Kita tak ada 5 kuil gopuram pada kuil mempunyai 5 tingkat. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pintu juga. Setiap tingkat ni ada ukiran-ukiran patung yang melambangkan Tuhan dalam agama Hindu. Seterusnya corak bulatan. Kalau waktu di Bali kan mesti nampak dekat belah ada bulatan seperti ini menggunakan beras. Betul tak? Betul cikgu. Ya cikgu. Okay. Dekat kuil pun ada corak bulatan yang berwarna-warni ni. Tapi dekat bahagian atas siling. Kalau kamu berkesempatan untuk melawat kuil, untuk tujuan pembelajaran, kamu boleh lihat pada siling kuil mesti ada bahagian corak bulatan yang berwarna-warni. Maaf ya cikgu, setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Faham cikgu. Okay. Boleh cikgu. Cikgu Anis, saya minta maaf mencelah. Tinggal lagi 5 minit dia. Cikgu.
Doktor, sorry. Saya rasa Anis freeze. Anis freeze tu. Dia nak puff kejap lagi cikgu. Cikgu pula doktor. Dia anak murid. Tak apa, kita stop dulu. Stop. Biar je recording dulu. Biar dulu. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada Gurdwara. Ciri reka bentuk khas Gurdwara pula mempunyai Dewan Langar. Okey, Dewan Langar ni merupakan tempat mereka menuntut ilmu keagamaan. Selain itu, di Gurdwara juga terdapat ragam hias bercorak geometri yang menghiasi bahagian dinding, menara dan juga tingkap. Gurdwara juga mempunyai menara tetapi tidak terlalu tinggi seperti menara gereja ataupun menara masjid. Seterusnya, ciri reka bentuk istana pula mempunyai balai ruang seni yang merupakan tempat raja dihadap oleh rakyat. Seterusnya, mempunyai Dewan Mengadap merupakan tempat acara bergambar bersama Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, singgasana. Singgasana merupakan kursi atau bangku rasmi bagi kegunaan raja semasa adat istiadat rasmi. Okay, seterusnya, mempunyai bilik santapan. Kalau menggunakan bahasa biasa, ia merupakan bilik makan. Kalau menggunakan bahasa di istana, ia dipanggil bilik santapan. Seterusnya, istana juga mempunyai ciri reka bentuk kamar beradu. Kamar beradu ni kalau dipanggil seperti bilik tidur. Tetapi untuk bahasa istana, kita panggil dia sebagai kamar beradu. Okey, setakat ini semua boleh faham? Baiklah, seterusnya adalah kompleks makam. Merupakan ciri reka bentuk jenis seni bina yang terakhir. Kompleks makam mempunyai pintu gerbang. Pintu gerbang yang mempunyai tulisan had dan ia dijaga, makam tersebut dijaga kerana kebiasaannya makam digunakan untuk aktiviti-aktiviti pemujaan kan. Jadi bila adanya pintu gerbang, adanya dinding pagar pada bahagian luar kompleks makam, ia akan lebih terjaga. Seterusnya, kompleks makam juga terdapat ukiran pada makam dan juga batu nisan. Macam kubur biasa, terdapat juga ukiran-ukiran pada batu nisan kan, tapi tidaklah semewah seperti di kompleks makam. Kompleks makam ni ukiran-ukiran dan motifnya lebih detail dan juga lebih pelbagai berbanding dengan kubur biasa, hanya ada ukiran-ukiran nama dan had sahaja. Kita beralih kepada segmen aktiviti pengukuhan. Baiklah, cikgu ada sediakan beberapa soalan. Jadi, sesiapa yang nak sukarela jawab, boleh jawab soalan yang cikgu berikan ya. Okey, soalan yang pertama, terdapat berapa jenis seni bina di Malaysia? Soalan yang kedua, binaan ini mempunyai ciri unik pada bahagian tangga batunya yang berwarna-warni. Apakah binaan yang tadi cikgu ada terangkan? Terdapat sebuah binaan yang mempunyai tangga yang unik dan berwarna-warni. Jadi siapa nak teka apakah binaan tersebut? Kita beralih kepada aktiviti pengukuhan yang kedua, iaitu cuba teka siapa saya. Pelajar diminta melihat dengan teliti gambar yang dipaparkan dan pilih jawapan yang betul. Kita mulakan. Ini pernyataan yang diberikan. Ruang untuk menyambut tetamu, tempat bersantai, berbincang, mengadakan majlis kenduri dan melakukan aktiviti seperti menyerat pukat. Dan macam cikgu cakap tadi kan, cikgu ada terangkan pada Raja 1.1. Bentuk penggalan rumah tradisional. Jawapannya adalah A, B, C atau D. Ya, betul. Jawapannya adalah D, Anjung atau Serambi. Baiklah, untuk pernyataan yang kedua, ia merupakan sebuah sudut yang menunjukkan arah kiblat, iaitu ke arah Mekah, di mana umat Islam perlu menghadapnya ketika solat. Tadi pun cikgu ada terangkan supaya kamu jangan terkeliru dengan mimbar. Jadi, apakah
jawapan yang tepat. Mari kita lihat jawapan yang sebenar. Mimbar, menara, mihrab atau kubah. Jawapan yang sebenar adalah mihrab. Mihrab yang menghadap kiblat untuk kita solat. Seterusnya, kerusi atau bangku rasmi bagi kegunaan raja semasa adat istiadat rasmi. Tadi cikgu ada terangkan kan, terdapat ciri ragam hias istana yang mempunyai bangku untuk raja duduk apabila mempunyai istiadat atau majlis-majlis rasmi. Jadi apakah jawapan sebenar bagi pernyataan tersebut? A, B, C atau D? Jawapannya adalah A, singgah sana. Maka berakhirlah aktiviti pengukuhan kita yang pertama dan juga kedua. Kemudian kita pergi kepada seterusnya, beralih kepada rumusan. Baiklah, kita di hujung pembelajaran. Jadi cikgu harap kamu semua dapat menguasai 3 objektif pembelajaran yang cikgu sebutkan tadi, seperti mengetahui definisi seni bina di Malaysia, mengetahui juga jenis seni bina di Malaysia, dan yang terakhir sekali memerihalkan ciri reka bentuk dan ragam hias seni bina di Malaysia. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu hari ini. Jadi cikgu harap topik yang kita akan belajar pada minggu akan datang, kamu boleh ulang kaji dahulu di rumah, dan kita akan bersambung pada minggu hadapan. Itu sahaja, terima kasih atas bersama yang diberikan. Assalamualaikum.